Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik, yang berusaha Dr. Ahmad Syahabuddin bin Yahya, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, jawatan kuasa induk dan pelaksana showcase dan perkongsian maya KPPB semester 2, pasukan task force KPPB IPGM, penyelaras kursus dan peserta showcase, para pensyarah, warga IPGM, IPG Campus dan hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpahnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam satu perkara yang pada saya yang menjadi satu norma baru dalam kehidupan kita, iaitu dalam satu majlis di mana kita melaksanakan majlis perasmian showcase dan perkongsian maya kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna pensyarah dan pelajar semester 2 2020 melalui platform digital dan alam maya. Ini merupakan satu norma baru yang kita laksanakan sepanjang tempoh kita sejak bulan 3 yang lalu, di mana kita telah berlakunya pandemik COVID-19. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa induk dan pelaksana showcase atas kejayaan menganjurkan showcase ini. Usaha yang terpuji yang telah dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah, khususnya Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik, merupakan satu usaha murni yang sangat bermakna terhadap kita untuk memperkasakan pendidikan kita, khususnya di IPG Kampus Teknik. Pelaksanaan yang kita laksanakan secara online melalui Google Meet ini merupakan suatu perkara yang bukan baru di IPG Kampus Teknik. Kita telah pun melaksanakannya sejak bulan 3 yang lalu melalui program OLL, yang mana kita berusaha memastikan bahawa pelaksanaan PDP dapat dilaksanakan dengan sehabis baik. Dalam pelaksanaan showcase ini merupakan suatu perkara yang sangat boleh dikatakan bukanlah satu perkara yang luar biasa, dan ia telah pun menjadi biasa sejak berlakunya pandemik yang telah bermula pada tahun ini. Untuk makluman, IPG Kampus Pendidikan Teknik merupakan satu daripada 3 IPG Kampus rintis di dalam melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Dan IPG Kampus Teknik sentiasa berusaha bagi memastikan siswa guru diberi pendedahan yang maksimum di dalam KPPB ini. Dan usaha bersungguh-sungguh terus dilaksanakan kerana kita fikirkan bahawa kualiti guru-guru kita, kualiti hasil guru-guru kita memberi makna yang sangat signifikan bagi memastikan bahawa merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dilaksanakan. Dan juga kita sebagai IPG yang perlu melaksanakan program-program ke arah meningkatkan kualiti dan kemenjadian murid. Oleh itu, pendedahan dan pengalaman KPPB ini amat memberi manfaat dan sangat wajar dilaksanakan dalam masa ini. Elemen-elemen utama yang terkandung dalam KPPB ini pada kita adalah merupakan satu landscape pendidikan baru yang telah melangkaui ruang fizikal bilik darjah. Ia merupakan satu bentuk yang akan mendorong kepada pembentukan ciri-ciri pelajar bersifat contemporary, media kritis dan juga globally connected citizen. Sesungguhnya ciri-ciri contemporary ini boleh memantapkan lagi dan memberi ruang kepada kita untuk menghasilkan pelajar-pelajar kita menguasai 6 kompetensi, iaitu karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking. Tuan-tuan dan puan-puan, adalah menjadi hasrat kita bahawa dengan adanya pelaksanaan KPPB ini, maka ini merupakan satu usaha ke arah kita dapat berkongsi pengalaman pembelajaran murid melalui hasil projek, seterusnya memberi impak kepada penghasilan penyelidikan dan
membantu ke arah memartabatkan IPG Kampus Teknik ke arah lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Oleh itu, saya rasa pelaksanaan showcase yang dilaksanakan ini merupakan pemangkin kepada penglibatan para pensyarah dan siswa guru dalam aspek penyelidikan, penulisan dan penerbitan serta memperkukuhkan nilai-nilai budaya, inovasi dan kreativiti. Akhir sekali, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan showcase dan perkongsian maya kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna pensyarah dan pelajar semester 2 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Romaino bin Rabu atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, sesungguhnya showcase yang akan berlangsung selama 2 hari ini merupakan platform yang paling ideal untuk membentang, berkongsi ilmu, kemahiran dan pengalaman yang diperoleh semasa melaksanakan KPPB pada semester 2 2020. Untuk menghangatkan aura showcase yang akan berlangsung, acara pada pagi ini diteruskan dengan gimmick perasmian showcase dan perkongsian maya KPPB pensyarah dan pelajar semester 2 2020. Dipersilakan. Modal big idea kita ini yang berteraskan kepada guru era digital memupuk persekitaran inovatif, ya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar-pelajar sekalian kan. Para pensyarah yang terlibat ini habis daya lah ya memikirkan supaya mungkin untuk melibatkan semua dalam kapasiti MPTL ini. Dalam MPDL ni adalah pemanfaatan teknologi dan BVM ini adalah dibangunkan ataupun produk inovasi ini adalah dibangunkan dalam bentuk digital teknologi. Dan yang ketiga adalah semangat kerjasama, itu kolaborasi sesama ahli kumpulan dalam perbincangan ataupun semasa proses penghasilan produk inovasi ini. Hadirin yang dimuliakan, dengan berakhirnya gimmick itu tadi, maka berakhirlah majlis perasmian, showcase dan perkongsian maya KPPB pensyarah dan pelajar semester 2 2020. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Encik Romaino bin Rabu kerana meluangkan masa untuk menghadiri majlis pada pagi ini dan seterusnya menyempurnakan perasmian, showcase dan perkongsian maya KPPB pensyarah dan pelajar semester 2 2020. Terima kasih juga diucapkan kepada hadirin yang menyertai majlis pada pagi ini dan telah membantu menjayakan kelancaran majlis. Dan tidak lupa ucapan selamat membentang kepada pensyarah dan pelajar yang terlibat dengan showcase dan perkongsian maya. Sebelum berundur, suka saya maklumkan bahawa hadirin yang dimuliakan dijemput untuk kekal berada di bilik
ini bagi menyaksikan sesi perkongsian KPPB oleh pensyarah setelah selesai majlis perasmian ini nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang tibalah sesi persembahan perkongsian bersama-sama dengan pensyarah. Perkongsian pertama ialah bersama Tuan Haji Abdul Bashir bin Hassan dari Jabatan Bahasa. Bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Bashir Hassan dari Jabatan Bahasa dan kumpulan MPU 3022. Minta maaf sebab ada teknikal sedikit. Ladies and gentlemen, if you can see the slide that I put to you, you can see that this is a semester 1 of PISMP. So this is the peringkat 1 for the big ideas. So under the big ideas, there were initially 4 subjects, which were RBT 3003, pengurusan bengkel dan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Number 2, SCES 3013, physiology and epidemiology. And then PIMK 3013, pengajian kurikulum pendidikan Islam. And MTS 3013, nombor dan struktur nombor. But towards the end, maths dropped out and then leaving behind only 3 subjects and with under the umbrella of MPU 3023, which is English language proficiency. Ladies and gentlemen, so MPU 3023 has been nominated as the coordinator for this big idea. Now the big idea for this group is safety and health. We have agreed upon that, which was safety and health. So in other words, all the other subjects, PIMK, RBT, and science, they will look into aspect of the topic of the subject which were related to the theme of safety and health. So as MPU 3003, English Language Proficiency, is a vehicle, is a tool whereby the MPU 3003 will coordinate all these aspects for this the other subject. Ladies and gentlemen, allow me next to show you the details of the program. Now, ladies and gentlemen, if you look at the text I have put forward, you can see this is, there are 3 stages in the implementation of the big idea. Number 1 is called the expectation, the product, the expectant products. Number 1, we talk about hasil pembelajaran. So for Jabatan Bahasa, we focus on how people should write expository essay from the theme of safety and health, and collect all this essay to be showcased in a digital form. So in other words, the student came up with essays of their own individually, and then they be collected and can be viewed online. And for Jabatan Science, they came up with the task of discussing in written and presentation of rules and regulation in managing safety and health of workers from the various sources. So they collected all those, they combined and put together in one place. And for Jabatan Science, the physiology and epidemiology, they look at the thing as they suggest solution for epidemiological problems through healthy lifestyle in our daily life. So in other words, we can see that this is definitely very much related to the theme of safety and health. Okay, very much related because we're talking about safety and health. And I will talk into why. I'll tell you why it's very much related. Now, next you look at PIMK 3031. You look at isu-isu menghubungkan isu-isu curriculum dengan isu-isu semasa, current issues in Islamic education. So they are talking about current issues.
the current issue, is COVID-19, and safety and health definitely is very much related. They're being tied together, so we cannot deny that. Now, and then we'll talk to kefahaman is that what Jabatan Bahasa look at what is the importance of digital media, and Jabatan Sains look at how can the concept of 5S ensure that the safety and health of workers in workshop. And number two, they look at how can the safety of the workshop able to secure or guarantee or assure the health of the workers. And if you look at the sign, this is very current, how COVID-19 cause complication to the physiological of human. So that is the current issue. And number two, what is the Malaysian society practices in the aspect of safety and health to avoid the pandemic of COVID-19. So this is very much related. And then for Jabatan Pengajian Islam, PIMK 3013, they look into the current issues, what were the current issues that's very much related to Pengajian Islam, and then they will look also into the standard operation procedure, SOP, designed or set up by the committee of surau and masjid or mosque in order to ensure that the safety and health of the attendees. So that is in terms of kefahaman. And if you look at another one is pengetahuan, and the Jabatan Bahasa look into how you can enable students to enhance their language proficiency and acquire declarative procedural knowledge. So in other words, they were supposed to demonstrate appropriate listening and speaking skill in response to various stimuli. So this was one of the subject in NPU 3023. So they used their listening skill. They came up with a forum or 2 or 3 or 4 terms, and then they come up with the forum with the theme of safety and health. Okay, and for PTV, you talk about this safety and health principle, and then they look into, as I mentioned just now, how students will be able to come up with what I call it academic writing and present based on this principle of safety and health, risk management, and then management and what I call it administration of the workshop, and so on and so forth. You can see there's a length there. Okay. Next, if you look at certain sign will focus on standard operational procedure in handling COVID-19 issues. In other words, they look at the aspect of communication skill. How did the student manage to communicate among themselves to come up with the assignment or the task given by the lecturer? Okay. And for JPMIK, they look into, I mentioned just now, how people or students be able to solve the problem, the current problems, under the theme of safety and health through the topics in Pendidikan Islam. Okay, and next we look at performance. Okay, what are the tasks? The task here is performance, how we gauge the performance. MPU will look into how they have to write expository writing based on safety and health, I mentioned here. And then RBT, so they look at how they present or they discuss in written and presentation. And as sign also, they look at write an essay referring to the experience partner. Okay, so there varies. I will go into that. Yeah. And then we go to PMK, look at penilaian SOP yang diselenggarakan oleh masjid, whether effective or not. Okay. And then we get to number 2 is pentaksiran. So what we do is that Jabatan Bahasa, they were supposed to write coherently various text types. So we chose expository writing, and what's the evidence? You can find the evidence through the WhatsApp group, emails, and Google Meet. And for Jabatan PTV, they came up with innovation, blank space, video, interviewing the experts, and showcase. And sign, they come with published essay collection and attachment of learner partners email. Okay. And for JAPIM, they came up with pictures of the interviews, pictures of surau and mosque, and SOP by surau and mosque. Now, I believe you'll be able to see this during the presentation of the studio produced by the student. There were so many groups who have been appointed or nominated, elected by the
lecturers and Jawatan Courses Showcase to present the videos in their slots later. So there will be a lot of video we can share. Okay. And next we look at peringkat ketiga. Just now we have peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, and peringkat 3 is about activity pembelajaran. So here we focus on the concept where, WHERA, where. So we're talking about the direction, okay, the direction of the team. And number 2, we look at how to hook up to attract the interest of the students. Okay, use digital tool and learning. For example, how they managed to come up with a forum. 2 or 3 of them who were at the moment living their own home from throughout the places in Malaysia, in Sabah, in Kedah, in Johor, but they managed to come up with a forum in one set of video. So this is a digital tool. Then we look at a cube. Okay, how do you use digital tool and other sources, and rethink. We give the student the room and opportunity to think or rethink and revise, look at what they have done, whether what they have done was viable or not. And then they manage to evaluate. And then after they look at tailored, how did they manage to tailor up the input to fit into the task given to them during this pandemic era of PKPB and PKPD. Now these are the things that we call it how the tailored made, adapting and adopting. Next, we look at organization. So how did they manage to organize all the things? So with all these things, okay, we have the thing that I have mentioned. The student managed to come up with something good, and I believe that what they have done across the subject were very good. Instead, for example, they learn English, they present something that is very much related to the real life, the situation in real life outside the classroom. They talk about safety and health, they talk about COVID-19, but through the use of the subject, through the use of the topics in the subject they learned. Okay, through MPUs, literacy, through science, through mathematics, RBT, all these being blended up into one theme of safety and health. Ladies and gentlemen, I think that's all for this video. And please accept my apology if there was some unnecessary hassle and subtle, and we could handle your understanding and could discourage you from listening to me. Thank you very much. And if you have any question, I'm willing to accept it after this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you very much again. Okey, terima kasih Tuan Haji Bashir. Perkongsian seterusnya bersama dengan Tuan Haji Muhammad Amin bin Said dari Jabatan Ilmu Pendidikan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Moderator, Yang Berserta Pengarah, Cik Rumaino bin Rabu, Timbalan Pengarah, Barisan Pensyarah, pelajar-pelajar serta hadirin dan hadirat dikasihi sekalian. Saya Muhammad Amin bin Said, selaku wakil kepada kumpulan EDUP 3023 iaitu bagi subjek perkembangan kanak-kanak. Untuk subjek ini kami ada lebih kurang 17 orang pensyarah dan juga 374 orang pelajar yang terlibat dengan program KPPB ini atau dulu dikenali sebagai MPDL. Jadi untuk subjek ini kami gabungkan dua subjek ini tadi, falsafah dan pendidikan di Malaysia dan juga subjek perkembangan kanak-kanak. Okay, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, apakah maksud pembelajaran bermakna kepada saya? Itu adalah persoalan yang paling penting dalam menjayakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini. Jadi bagi diri saya, kita dapat menerapkan pembelajaran bermakna sekiranya pertama pelajar dapat menguasai pengetahuan, kemahiran dan juga apa saja berkaitan dengan sikap dan sasiah yang mesti dikuasai bagi suatu RMK. Bagi saya yang kedua,
pelajar dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran sewaktu melaksanakan tugasan dan juga melaksanakan aktiviti yang dijalankan. Mereka dapat mengamalkan kompetisi global yang bermakna yang mereka harus kuasai, iaitu sejauh mana mereka dapat mengendalikan sasiah mereka sewaktu mengendalikan. Segi komunikasi mereka, kolaboratif, kreativiti, pemikiran kritis dan juga sikap kewarganegaraan. Yang ketiga, apabila mereka melaksanakan sesuatu program pendidikan yang dilaksanakan dalam kelas, adakah mereka dapat memanfaatkan kemudahan digital atau leverage digital tool yang kita ketahui pada hari ini mereka perlu dan sangat perlu menguasai, khususnya dalam menyelesaikan tugasan mereka. Yang keempat yang saya kira yang sangat penting juga, sejauh mana mereka dapat gunakan pengetahuan dan kemahiran tersebut dengan meneroka dan mencipta pengetahuan dan kemahiran-kemahiran baru. Dan yang terakhir pada saya, sesuatu pelajaran akan menjadi bermakna sekiranya mereka bukan sekadar tahu, mahir, tetapi juga dapat mengamalkan semua nilai-nilai yang baik ini dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, bagi perkongsian pagi ini, di antaranya pertama saya akan buat pembentangan di segi berkaitan dengan big idea atau idea-idea utama bagi perkongsian kami pada pagi ini. Yang kedua segi essential question, yang ketiga segi backward design, yang keempat konsep clarity dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini. Sebenarnya kita nak lihat pertama apakah sebenarnya pelajar nak belajar, yang kedua bagaimana kami barisan pensyarah dapat tahu bagaimana pelajar nak belajar, dan yang ketiga bagaimana pula pelajar tahu yang mereka sudah belajar. Jadi tiga perkara pertama yang menjadi isu penting dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini. Dan untuk itu, untuk memberi pengajaran bermakna ini, apa yang kita perlukan ialah kita by design, kita reka bentuk dan dia tidak jadi dengan sendiri. Dan pensyarah kena berbincang, mengeluarkan idea, pandangan bagaimana pembelajaran bermakna ini dapat kita reka bentuk kepada mereka ini. Pertama, saya kira pensyarah perlu menganggap bahawa pelajar sebagai learning partners. Yang kedua, pensyarah kena lihat persekitaran pelajar, adakah kondusif, fleksibel, mesra dan mereka ada kemudahan-kemudahan suatu mereka nak menjalankan. Khususnya situasi pandemik ini. Ada mereka suatu berada di rumah, adakah mereka dapat memanfaatkan juga digital tool atau resources yang ada pada mereka. Dan yang terakhir, sejauh mana amalan pedagogi pensyarah dapat dipertingkatkan agar pedagogi pembelajaran makna ini dapat dilaksanakan. Dan apa yang kami harapkan di sebalik semua aktiviti inilah, kita harapkan dapat melahirkan bakal-bakal guru yang mempunyai jiwa pendidik, yang benar-benar menguasai, yang benar-benar menjiwai ke dalam diri mereka. Seterusnya, bagi barisan pensyarah, okey, kita lihat segi kejelasan, backward design, pembelajaran bermakna dan juga perkongsian hasil. Ini yang kami buat. Kemudian melalui perbincangan dan kita lihat kalau boleh dapat diangkatkan kemahiran-kemahiran pelajar dari segi engagement mereka dengan pensyarah, dengan sesama rakan, dengan rakan pembelajaran, juga dari segi enhancement dan akhirnya kalau dapat ke peringkat yang lebih tinggi ke peringkat extension hingga berkolaborasi dengan pihak-pihak luar. Okey, ini secara keseluruhan tentang apa yang kami telah buat di segi merangkai kurikulum melalui KMR yang kami bentangkan. Dan inilah 6C pembelajaran global yang kami nak terapkan kepada semua pelajar-pelajar kami di IPG ini. Iaitu segi sasiah, pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, kolaboratif dan juga kewarganegaraan. Ini pada 13 Ogos kami telah membentangkan merungkai dan merangkai kurikulum iaitu pada dua subjek ini, subjek falsafah dan juga subjek perkembangan kanak-kanak. Segi pemetaan, okey, ini yang berlaku di mana
kaedah pentadsiran bagi subjek EDUP 3013 ada Profesor Akhir, Pengurusan Akademik, Pembentangan dan Kuis. Dan bagi perkembangan kanak-kanak kita ada Profesor Akhir, Pengurusan Akademik dan Kuis, dan di mana kami petakan pada pengurusan akademik dan juga pembentangan ini dengan the big idea kita jaga kita. Okey, seterusnya kena lihat apa sebenarnya pelajar nak belajar. Lihat pada RMK kedua-dua subjek ini. Kemudian kita lihat di segi subjek falsafah pendidikan di Malaysia, segi tugasan mereka di akhir kursus ini pelajar dapat menganalisis isu-isu pendidikan di Malaysia mengenai sumber rujukan yang relevan, dan segi soalan-soalan penting kita lihat bagaimanakah inisiatif pengubah dasar dan komitmen sekolah di beberapa komuniti dalam menjamin kualiti pendidikan dalam era norma baru. Dari segi perkembangan kanak-kanak pula kita nak lihat di akhir kursus ini pelajar akan dapat menerangkan konsep-konsep dan prinsip asas dan faktor perkembangan kanak-kanak. Kemudian kita nak lihat pada CLO yang kedua iaitu melihat menganalisis peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak dari awal remaja hingga ke awal daripada kanak-kanak hingga awal remaja melalui teori-teori perkembangan. Dan soalan penting ni kita nak lihat apakah faktor-faktor mempengaruhi perkembangan, kesan pembelajaran di era norma baru, dan bagaimanakah peranan guru dalam norma baru untuk memastikan kanak-kanak perkembangan kanak-kanak terpelihara. Dan melalui big idea dan juga essential question tadi, dan kami lihat pelajar dapat belajar menggunakan bagaimana cara belajar, aspirasi dan perhubungan melalui rakam pembelajaran mereka. Okey. Kemudian dari segi bukti maklum malas yang telah dilakukan, okey, ini contohnya apa yang mereka telah lakukan melalui dengan rakam pembelajaran mereka. Cara mereka belajar melalui assessment question. Dan dari segi aspirasi, komponen aspirasi yang diperoleh daripada persepsi dan jangka arah rakan pembelajaran mereka. Okey. Kemudian selain itu rakam pembelajaran juga dari segi perbincangan, pemanfaatan digital dan bimbingan yang diberikan oleh pensyarah. Kemudian mereka belajar melalui tutorial, melalui perbincangan-perbincangan, melalui mereka sesama mereka sendiri, melalui tugasan-tugasan yang diberikan, dan pemanfaatan digital melalui aplikasi Google Meet yang telah dibuat, melalui platform pembentangan dalam talian, dan terakhir melalui refleksi di hujung kuliah atau sesi yang kita telah buat sepanjang kita mengadakan sesi-sesi pembelajaran. Dan bagaimana kita tahu pelajar mengetahui mereka apa yang mereka telah belajar? Melalui bukti-bukti, melalui apa yang telah mereka lalui. Mereka mampu laksanakan tugasan yang beri, mereka mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang diberikan, mereka mampu memberi idea dan mengembangkan idea mereka ke tahap yang lebih tinggi, dan mampu mengaplikasi perkara yang mereka telah pelajari dalam kehidupan mereka. Dan seperti biasa, kami tetapkan, kami terapkan, kami ingatkan kepada pelajar tentang konsep nansi yang mereka perlu kuasai. Dan itu saja daripada saya selaku moderator bagi EDUP 3023 dan EDUP 3013. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Tuan Haji Amin. Perkongsian seterusnya bersama dengan Puan Norzalimah binti Muhammad Kasim dari Jabatan Bahasa. Persilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Asma, Puan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir di dalam alam maya ini. Saya Puan Haji Norzalimah binti Muhammad Kasim daripada Jabatan Bahasa IPG KPT. Recording subjek tajuk NPDL yang akan dibentangkan sekarang adalah antara dua subjek iaitu TSLB 3193 Multi Literacies digabung jalinkan dengan TSLB 3023. Dipersilakan untuk menyaksikan dan saya akan bersedia untuk menjawab sebarang pertanyaan. Terima kasih. Slide kami bertajuk Localizing the Multicultural Perspectives, Engaging NPDL Experiences yang telah disediakan oleh Puan Zila Safarina binti Jaafar dan saya Puan Norzalimah Muhammad Kasim.
Sebelum itu izinkan saya membentang dengan menggunakan bahasa Inggeris kerana bahasa pengantar subjek kami adalah dalam bahasa Inggeris. NPDL ni has been connected to 21st century learning and it deals with new trend of learning, engaging, inspiring, exciting, thus become a quality learning that sticks. Dengan kata lain adalah learner adalah media kritik dan juga media maker. Jadi ia akan melekat pada diri sepanjang hayat, meningkatkan penglibatan pelajar, menghubungkan pelajar dengan dunia sebenar, penuh dengan nilai-nilai kerohanian, membina kemahiran pengetahuan, keyakinan diri dan efikasi diri, dan juga membina perhubungan sesama pelajar, guru, community dan juga community. So untuk itu KPPB ini melibatkan dua mata pelajaran iaitu subjek satu subjek satu itu multi-literacy TSLB 3193 yang dikemukakan untuk task 2 kepada pelajar iaitu present and examination of multiple perspectives on a current issue through a multimodal media in groups, dan juga subjek 2 iaitu koordinator saya multicultural literature TSLB 3023 iaitu dalam task 3 present orally elements in multicultural literature using multimedia in groups. So overlapping actually there is overlapping objectives dan skills yang kami ikut daripada RMK. Untuk pengetahuan umum dalam subjek satu multiliteracy ada dimasukkan juga topik multiculturalism, dan juga dalam topik multicultural literature ada juga dalam topik 3 dimasukkan multicultural literature in media. So it's more to the multimodal media presentation in groups. So main stimulus ini ialah TSLB 3193 iaitu multiliteracies yang dikoordinator yang diajar oleh Puan Zila Safarina. So multiculturalism has been dalam multiliteracy itu mengenai multiculturalism has been characterized by the diversity in a society, yet usually taken from the context of Western liberal democratic society. So not from local context, apa yang difahamkan. So dari situ as a ESL student teacher, future teacher, so apakah pelajar itu tahu tak mengenai inculcate local understanding of multiculturalism while realizing the national education philosophy. So tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaksudkan dengan local di sini ialah ini dia. Global adalah jargon perniagaan peringkat transnasional yang melibatkan adaptasi atas pengeluaran mengikut budaya setempat. Namun dalam konteks projek kami, isinya ia mengutamakan budaya setempat dalam mana memahami budaya asing. Kalau kat sini global dalam McDonald's, kalau kat tempat lain ada McTurko dan sebagainya. So dan juga di sini multiculturalism around the world, maknanya about the social culture. So multiculturalism dalam social culture, the experiences of various groups of people includes those of a variety of categories such as race, ethnicity, religion, gender, sexual orientation, disability and language and so on. Okay. So the problem sini, ideally all people should be treated fairly mengikut Western liberal democratic. Jadi apa yang pelajar kena kupaskan ialah the threat is to stereotype the unique characteristic melalui pandangan ASEAN. So inilah dia levels of NPDL. Okay, level 1 big idea dia to understand. And then level 2 evidence of evaluation, daripada mana kamu cakapkan yang apa yang daripada big idea tersebut dengan bukti pentaksiran. So big idea, the local context of multiculturalism in our multicultural society, global tadi macam McDonald tadi tu. So essential questions ini, how do we need to understand multiculturalism in our multicultural society? How to ensure that the new understanding on multiculturalism is not totally taken from the context of Western liberal democratic society? Now, how can we go global yet local with our understanding on multiculturalism? Di situ mereka kena kupaskan, mencari apa yang boleh mereka dapatkan dalam pentaksiran. Big idea. So,
multicultural in Malaysia, dalam konteks multicultural dekat Malaysia ni, kita mengambil metafor toast cooking salad bowl, melambangkan integrasi kaum yang mengekalkan identiti masing-masing, seperti yang ditunjukkan melalui perlambangan berbagai jenis sayur-sayuran, warna dan rempah-rempah, bukan seperti melting pot di mana di Amerika, melting pot Chinese, Irish, Italian, semua dimeltkan, tidak mengekalkan kebudayaan masing-masing, tetapi ikut cara diadaptkan kepada secara American lifestyle. So level 2 sini multimedia presentation, macam mana mereka nak cari yang idea tadi tu, nak dimasukkan ataupun nak dikupaskan dengan menggunakan multimodal media presentation dengan pentaksiran, bukti di apa yang kamu cakapkan. Kenapa kamu cakap local text tu macam tu? So di situlah kena dia cari video ataupun poster dan sebagainya, co-design the production by students, teachers, friends, family members. So for example, Western versus local Asian parenting. So dari situ juga akan terdapatnya creativity, critical thinking dan communication. So the comparing and the contrasting of cultures in two different continents via the advertisement chosen. Ini adalah contoh yang telah diambil oleh salah satu daripada grup pelajar. So daripada mana kami assess dalam melalui rubriks yang diberi dalam subjek satu tu, yang main stimulus dia melalui multimodal presentation, task tu ditekankan dalam exploration of the issue, that critical thinking, macam mana dia analyze the issue, macam mana dia peringkat pemahaman dia, macam mana dia dapat cari kriteria-kriteria yang tertentu dalam video tersebut. Dan daripada segi multiculturalism pula, saya kena ada 4 elemen. Mereka difokuskan kepada multiculturalism melalui 4 elemen, iaitu social studies, social issues, gender issues, family parenting dan value systems. Okay, so saya cari daripada situ, daripada content dia, dan dia explore the issues tu daripada multiliteracy. So ini adalah misal, okay, ada pada macam mana West and East, okay. So tapi nampak situ local dia adalah McDonald's, itu McDonald's, okay. Saya paksa forward kan. Okay, ini mengenai apa yang dicakap sebenarnya daripada Asian parenting, okay. Mana actually what they really mean is tidak menunjukkan, Asian tidak menunjukkannya macam mana bapa dia strict, tapi sebenarnya adalah concern mengenai anaknya to be successful. Ya, kita pentingkan kepada education. Jadi this is your mom. Kita akan tanya, dah makan ke belum? Kan? Sihat ke? Yes, that's how we show our love. Okay, jadi why the producer deliver this multimodal text in such a way? So perceptions from people around the globe, and ini apalah yang telah diterangkan, evidence yang telah dapat dicari oleh pelajar-pelajar. So ini yang mereka nampak, okay, gestural dan sebagainya. Okay, see in that gaze, shots, gestural. Okay, and then daripada segi multiculturalism, the multicultural element, the family issues, belief system, value systems as well. So minta maaf kalau dimasukkan dalam ni tidak clear sangat. Jadi apa yang dijawab ialah sebenarnya mutual understanding, cooperation, yes, this gender biases, misconception, multiculturalism. Jadi itu dia, dan saya evidence lagi pada barat di sini. Austra-Asian versus Western warm. Ya, jadi maknanya bukan kita tidak menunjukkan kasih sayang kita, tetapi the Western misconception is there. So mereka terangkan actually dalam assignment presentation mereka. So dari segi sini, ya, memang use 3 or more sources actually, ya, including in internet and also all sort of things. And then
texts are easy to understand. Text is very easy to understand and related to the issues, but then time consumed, and then we have to talk faster, like what I'm doing right now. So another one is about the evidence about from the so what she said also is actually about what she, apa yang menariknya ialah apabila dia jawab, even though Asia is not as open-minded as Westerners, that does not make Asian parenting style as lame. Asian and Western parents have different approach in motivating their children, unlike way to show affection. Hence, Asian parenting style should be an example to the world. Di mana sini pelajar tersebut telah meminta nasihat juga daripada parents, daripada kawan-kawan mereka dan sebagainya. So dengan discovery di sini apa yang kami telah buat daripada NPDL, hasil daripada NPDL tu ada 6 creativity, critical thinking, collaboration, communication, characters and citizenship ada diungkaikan di dalam assignment apabila ada the big ideas tersebut. NPDL ni has been synonymously connected to inquiry-based learning and then led by constructivism approach. And then however, through this subject also, daripada projek yang telah dibuat ini, the construction of multimodal text is the learning methodology for deep analysis of meanings in alternative ways. So, the constructions of the ideas learned, unlearned, relearned adalah dapat diungkaikan dalam projek ini. So, learn dari situ, kesimpulannya, learn, belajar pendekatan yang berbeza untuk mengajar, belajar dan mentaksir secara menyeluruh dan holistik sambil menghasilkan perkara yang relevan dengan dunia ini. Bila saya belajar juga apa yang telah mereka hasilkan itu, saya dapat juga pengetahuan baru mengenai apa yang disimpulkan. Unlearned dibentuk bersama dan sahih serta berkaitan dengan kehidupan sebenar, melibatkan banyak perbincangan dan pemahaman tentang apa yang diharapkan ke atas kejayaan pelajar. Relearn pengintegrasian teknologi yang bermakna dan pembelajaran berdasarkan inquiry dan pertanyaan ke atas dalam kelas, menyokong minat pelajar dan meningkatkan tahap keterlibatan pelajar. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Norzalimah binti Muhammad Kasim. Perkongsian seterusnya ialah daripada Dr. Muhammad Faris bin Ismail, juga daripada Jabatan Sains. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, maaf. Dr. Muhammad Faris dari Jabatan Perancangan JPIPK. Ya, okey. Maaf ya Dr. Faris. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faris bin Ismail dari Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi IPG Kampus Pendidikan Teknik. Dan dalam masa yang sama, servis untuk Jabatan Sains mengajar kursus SCES 3073 yang bersama-sama dengan kursus ini adalah EDUP 3053 dan EDUP 3043 yang berusaha Tuan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik, Tuan Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik, barisan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, para pelajar, sidang hadirin dan hadirat perkongsian maya kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dan juga program showcase KPPB bagi semester 2 2020 yang berlangsung pada 8 hingga 9 Disember 2020. Saya Muhammad Faris Ismail, pensyarah akademik di Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Pendidikan Teknik akan berkongsi berkaitan dengan sedikit pengalaman berkaitan KPPB ini bagi semester yang kedua. Untuk kursus yang saya wakili ini adalah merupakan gabungan daripada 3 buah kursus yang diambil oleh para pelajar PISMP ambilan Jun 2019 semester pertama tahun yang kedua
ataupun semester yang ketiga bagi set 1. Di mana gabungan set 1 ini adalah gabungan daripada EDUP 3053 iaitu teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. EDUP 3043 pengurusan bilik darjah dan tingkah laku, serta SCES 3073 iaitu kemahiran saintifik dan pengurusan makmal sains. The big idea bagi set 1 ini yang telah kami sama-sama sepakat adalah pendidikan 4.0, pemangkin pembelajaran hibrid. Jadi melihat kepada the big idea ini adalah kita lihat dari segi pendidikan 4.0 di mana salah satu elemen yang ada pada pendidikan 4.0 adalah bagaimana teknologi digital ini berperanan besar dalam mengubah landscape persekitaran global, termasuklah bagaimana kita belajar ataupun kita mengajar, menyampaikan pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja di sekolah tetapi sebenarnya lebih luas ataupun lebih besar ruang lingkupnya. Dalam situasi yang telah kita lalui bermula daripada awal tahun ini, situasi pandemik yang berlaku telah menyebabkan landscape pendidikan itu berubah. Dan kita boleh lihat bagaimana berkembangnya pembelajaran digital ini, dan pembelajaran digital ini merupakan salah satu elemen penting yang ada pada pendidikan 4.0. Dan bila kita sebut tentang pemangkin ataupun bila sebut tentang pembelajaran hibrid, yang kami fokuskan adalah bagaimana sesuatu pembelajaran itu boleh dilaksanakan bukan sahaja di sekolah tetapi juga pembelajaran itu yang boleh dilaksanakan di luar daripada bilik darjah ataupun kelas, di luar daripada sekolah. Contoh yang paling mudah adalah di rumah ataupun di mana-mana saja. Baik. Jadi untuk model KPPB yang telah kami sepakati ialah model seperti yang ditunjukkan ini. Bagaimana EDUP 3053, EDUP 3043 dan SCES 3073 saling berkait antara satu sama lain. Dan melihat kepada hasil pembelajaran. Bila kami duduk bersama dalam merancang, merangkai dan sebagainya, kita telah melihat kepada hasil pembelajaran. Bagi setiap kursus yang terlibat, jadi apabila kita telah duduk bersama, kita sepakat, kita melihat kepada hasil pembelajaran dan kita telah memilih satu hasil pembelajaran bagi setiap kursus dan kita telah memilih outcomes ataupun LO tu, learning outcome yang tertentu. Okey. Jadi untuk kursus ini kita telah memilih untuk menghasilkan satu bahan sumber atau bahan media digital yang boleh digunakan oleh para guru dan juga para pelajar. Okey, baik. Berikut merupakan essential question ataupun soalan-soalan penting yang telah kami keluarkan daripada setiap kursus ini. Dan jika kita lihat pada rajah, rajah ini merupakan adalah gabungan daripada tiga kursus tersebut dan kursus tersebut menghasilkan beberapa soalan-soalan yang penting ataupun soalan-soalan EQ ini. Dan kita boleh lihat di sini, setiap kursus itu ada satu dia punya kata kunci. Yang pertama sekali adalah bahan media. Yang besar tu adalah bahan media. Itu merupakan daripada kursus EDUP 3053, teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Kemudian di atasnya ada peranan guru. Peranan guru itu adalah satu kata kunci daripada kursus EDUP 3043, pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Manakala bahan sumber yang di atas itu adalah kata kunci
daripada kursus kemahiran saintifik dan pengurusan maklumat sains SCES 3073. Baik. Jadi untuk bahan media kursus EDUP 3053 kita keluarkan satu soalan, mengapa bahan media ini penting dalam PDP? Itu soalan yang perlu dijawab. Okey. Kemudian kita juga tanya kenapa juga bahan media ini selain daripada penting, kenapa bahan media ini perlu berfungsi dengan berkesan. Bukan sekadar ia dihasilkan, tetapi ia perlu juga berkesan kepada pelajar. Dan bagaimana untuk menghasilkan bahan media yang berkesan supaya menyokong pembelajaran dan pengajaran secara hybrid. Maksudnya, bahan media ini boleh digunakan dalam bilik darjah dan selain daripada itu, bahan media yang digunakan ini boleh juga digunakan oleh murid-murid di luar bilik darjah. Mungkin kita ambil contoh yang paling mudah sekarang ini di rumah. Okay? Bermakna murid-murid boleh menggunakan bahan media ini juga sama ada secara kendiri ataupun dengan bantuan ibu bapa ataupun juga dengan bantuan guru, boleh digunakan di rumah. Okay? Kemudian kita boleh lihat juga essential question bagi EDUP 3043. Okay? Kenapa peranan guru itu penting? Jadi kat sini kita selitkan bagaimana ataupun kenapa peranan guru itu penting. Apabila kita nak menjalankan sesuatu pembelajaran hybrid. Okay? Kenapa guru ini berperanan dengan penting? Ini kita merupakan soalan EQ yang perlu dijawab. Okay? Dan bagaimana guru ini berperanan untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Bagaimana guru ini berperanan untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan apa? Di sini ada kaitannya. Di sinilah ada kaitannya dengan bahan media dan juga bahan sumber. Okey, bahan media dan juga bahan sumber nanti. Jadi bagaimana guru ini berperanan menghasilkan sesuatu bahan sumber berdasarkan media-media digital yang tertentu, okey, supaya murid-murid ini boleh belajar di rumah selain daripada di sekolah. Dan bahan hasil produk ini seperti yang saya sebut tadi akan dapat digunakan bukan sahaja di rumah tetapi boleh juga di sekolah. Jadi ini yang dikatakan pembelajaran secara hybrid. Okey? Baik. Dan kemudian bila kita lihat kepada EQ bagi kursus SCES 3073, bagaimana bahan sumber itu dapat dihasilkan dan menyokong pembelajaran secara hybrid. Ini 3 kata kunci yang penting bagi setiap kursus. Saya fokuskan balik semula kepada bahan media tadi, EDUP 3053 tadi. Media digital, dia ada banyak media, banyak aplikasi. Banyak aplikasi web dan sebagainya, kan? Contoh, aplikasi Android dan sebagainya. Jadi, itu contoh-contoh bahan media digital. Kemudian, bahan sumber ini adalah merujuk kepada konten. Dalam konteks ini adalah sains lah. Sains sekolah rendah. Bagaimana bahan sumber? Jadi murid-murid akan menyusun bagaimana PDP berkaitan, iaitu sains ini, bahan sumbernya boleh diolah supaya dengan menggunakan bahan media tadi. Dan di sini antara bahan sumber dan bahan media ini, antara kursus EDUP 3053 dan SCES 3073, terletaknya peranan guru, bagaimana guru itu berperanan untuk menghasilkan satu bahan sumber berdasarkan bahan media digital yang berkesan kepada murid-murid agar proses pengajaran dan pembelajaran itu boleh dilaksanakan dengan baik. Okey? Ini adalah antara soalan EQ yang perlu dijawab oleh para pelajar. Baik. Dalam perancangan, dalam fasa kami merancang
pelaksanaan KPPB bagi 3 kursus ini, kami telah menggunakan the backward design model, iaitu pertama sekali kita mengenal pasti hasil. Hasil yang akan pelajar-pelajar ini persembahkan kepada kami. Satu. Yang keduanya, kita menentukan evidence yang boleh digunakan untuk pentaksiran. Dengan penghasilan rubrik-rubrik tertentu, untuk dan menjawab kepada soalan EQ yang telah dinyatakan sebelum ini. Dan seterusnya kita merancang proses pembelajaran. Agar pembelajaran itu berkesan. Okey, baik, ini adalah model yang telah digunakan dalam proses ataupun dalam melaksanakan KPPB bagi 3 kursus ini. Okey. Baik. Yang pertama dari segi kenal pasti hasil, ini. Kenal pasti hasil adalah kita nak menghasilkan satu laman blog pendidikan. Daripada laman blog ini, pelajar akan menghasilkan, setiap seorang akan menghasilkan satu laman blog pendidikan, di mana laman blog pendidikan ini, okey, inilah yang menepati kepada bahan media bagi kursus EDUP 3053 tadi. Dan dalam blok pendidikan ini dimasukkan ataupun kandungannya adalah kandungan SCES 3073. Okey, iaitu kandungan sains lah, bahan sumber PDP sains. Okey, dan di sini juga EDUP 3043 berperanan bagaimana pengurusan berkaitan dengan pengurusan bilik darjah dan tingkah laku, bagaimana peranan guru boleh mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan juga menyokong kepada pembelajaran hybrid. Jadi peranan guru itu akan menghasilkan, mengambil kira pelbagai aspek, mungkin dari segi kecerdasan pelbagai, kecenderungan, psikomotornya, efektifnya dan sebagainya. Jadi elemen-elemen itu dimasukkan ke dalam blog ataupun bahan sumber digital yang dihasilkan. Okey. Kemudian bagi menentukan evidence, evidence yang hendak ditaksir, di sinilah di mana kami menentukan bagaimana evidence ini boleh diberikan ataupun disusun rubriknya. Dari segi kita boleh lihat di sini, yang pertamanya adalah bagaimana aplikasi digital seperti LMS, Learning Management System, ataupun CMS, Course Management System, itu digunakan oleh para pelajar. Okey. Jadi kita boleh lihat nanti bagaimana laman web ini akan diolah oleh mereka supaya dia bersesuaian dengan pembelajaran dan pengajaran bagi guru dan juga bagi pelajar. Dan selain daripada itu, sesuai juga untuk ibu bapa membimbing. Dan kemudian selain daripada itu, ada juga elemen seperti kolaboratif bersama pakar bidang. Di sini kita letakkan ketetapan kepada mereka agar mereka sentiasa ataupun mereka perlu membuat kolaboratif bersama pakar bidang yang telah dipilih. Dalam konteks ini, contohnya apabila kita melaksanakan kursus ini ataupun KPPB ini, bahan media digital, sama ada mereka merujuk para pensyarah dalam bidang digital ataupun dalam bidang teknologi, ataupun dalam masa yang sama dia merujuk kepada para guru yang pakar dalam sesuatu konten atau kandungan. Spesifiknya sains lah. Guru-guru sains, guru-guru pakar sains, guru-guru guru-guru teknologi, ICT dan sebagainya.
Okey, dan mungkin juga mereka berpeluang ataupun kita buka kepada mereka untuk menjalankan kolaboratif dengan pakar-pakar luar. Mungkin ada pensyarah-pensyarah universiti di luar atau pensyarah-pensyarah kolej, asalkan mereka itu ada kepakaran dalam bidang-bidang yang berkaitan. Okey. Dan kemudian kita boleh lihat di sini bagaimana perkongsian secara digital melalui media-media sosial. Bagaimana bahan-bahan sumber ini akan dikongsikan secara digital ataupun kita menggunakan media sosial untuk mendapatkan maklum balas. Mendapatkan maklum balas. Bukan sekadar kalau dahulu mungkin kita menghasilkan satu bahan sumber, kita menghasilkan satu bahan sumber digital dan kemudian kita terus hantar kepada pensyarah untuk kita nilai. Tetapi dalam proses pembelajaran ataupun dalam kursus ini kita menghasilkan atau kita mewajibkan mereka untuk berkongsi dan mendapatkan maklum balas melalui media-media sosial yang ada sekarang ini, supaya maklum balas yang diperolehi itu boleh digunakan untuk menambah baik bahan sumber digital yang dihasilkan tersebut. Jadi di situ akan wujudnya proses pembelajaran bagi mereka. Dan ini juga dalam kami merancang pembelajaran, untuk membina soalan tugasan, kita telah mengambil elemen-elemen penting bagi deep learning ini, iaitu dari segi amalan pedagogi, bagaimana juga hubungan pembelajaran atau learning partnership. Hubungan pembelajaran bersama pakar, kolaboratif bersama pakar, kemudian juga learning environment, persekitaran pembelajaran. Itu yang tadi kita masukkan EDUP 3043 tadi. Bagaimana persekitaran pembelajaran. Jadi kita nak pastikan bila mereka menghasilkan laman web itu sesuai dengan persekitaran pembelajaran murid-murid. Dan juga leveraging digital. Bagaimana kita nak mengoptimumkan keupayaan digital ini, bahan sumber ini kita digitalkan. Dan dia boleh berperanan sebagai bahan sumber yang bukan sahaja boleh digunakan di dalam kelas atau di dalam bilik darjah, tetapi boleh juga digunakan di luar bilik darjah, di luar kelas. Dan macam seperti yang sebelum ini saya sebut, dalam situasi pandemik ini kita tidak dapat pergi ke sekolah, murid-murid tidak boleh bersekolah, tetapi murid bersekolah di rumah, barangkali menggunakan laptop, barangkali mungkin menggunakan phone dan sebagainya. Inilah bagaimana pembelajaran itu boleh menempati ciri-ciri yang ada. Dan juga dalam kami merancang pembelajaran ini, kita menggunakan elemen ini, design, merancang, kemudian kita aplikasi implementkan, kemudian kita measure, reflect and change. Ini yang kita kata tadi. Apabila mereka pelajar ini telah menghasilkan produk ataupun bahan sumber digital, mereka berkongsi, mereka bertanya pendapat daripada pakar, perkongsian bersama pakar ataupun maklum balas daripada audience ataupun kumpulan sasaran, dalam konteks ini murid-murid lah, dan mereka akan dapat maklum balas itu untuk buat satu penambahbaikan. Penambahbaikan. Jadi inilah tiga model, atau bukan tiga model, tiga peringkat dalam backward design model. Dan bila melihat kepada KPBB, pada peringkat awal saya sangat mungkin pada peringkat awal saya agak pesimis berkaitan dengan KPPB ini. Bagaimana dia nak boleh berperanan membantu kepada pembelajaran murid di sekolah. Tetapi bila kita memahami, dari semasa ke semasa kita memahami konsep, kita masuk dan kita faham apakah keadaan, apakah matlamat sebenarnya, maka saya boleh katakan saya optimis. Sekarang saya agak optimis
kepada pelaksanaan KPPB ini. Dan apa yang kita lakukan di peringkat ini adalah KPPB ini kita lakukan dalam konteks tugasan. Dalam konteks tugasan. Tetapi tidak mustahil pada masa yang akan datang model ataupun KPPB ini kita boleh jalankan dalam konteks yang lebih luas, iaitu bagaimana PDP itu kita jalankan ataupun kita buat katakan kita buat sepadu, kita sepadukan antara satu kursus dengan kursus yang lain. Mungkin pada masa yang akan datang. Tetapi kita mengikut kesesuaian. Bukanlah saya kata saya bersetuju 100%, tidak. Tetapi ada peringkat-peringkat tertentu, ada bahagian-bahagian tertentu yang mungkin kita boleh laksanakan. Tetapi dalam masa yang sama, ada bahagian-bahagian tertentu juga yang mungkin kita tak sesuai untuk dilaksanakan. Maka terpulang kepada kita bagaimana kita nak melihat produk, iaitu apa yang akan dihasilkan oleh murid-murid ini ataupun pelajar-pelajar kita. Okey, jadi kalau kita nak melihat satu pembelajaran yang berkesan, yang deep learning itu ataupun pembelajaran yang bermakna itu, maka mungkin kita boleh laksanakan satu apa yang kita panggil dalam compact, pemampatan kurikulum mungkin, ataupun acceleration atau pecutan kurikulum. Itu mungkin boleh berlaku dalam konteks sekolah. Tetapi dia memerlukan usaha yang sangat baik, usaha yang sangat banyak dan juga memerlukan pemikiran. Apabila kita mempunyai pemahaman dan pemikiran yang sama seiring, maka kita boleh melaksanakannya, insya-Allah. Walau bagaimanapun seperti saya sebut tadi, bergantung kepada keperluan semasa, insya-Allah. Dan jadi saya rasa itu saja perkongsian yang boleh saya kongsikan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika nak merujuk kepada bahan sumber digital yang telah dilaksanakan oleh kumpulan sains ambilan Jun 2019 ini, tuan-tuan bolehlah rujuk dan bolehlah scan kepada QR code ini, dan kemudiannya akan dibawa kepada buku digital, koleksi bahan sumber digital PDPC Sains Sekolah Rendah. Dan di dalam koleksi buku digital ini adanya makluman berkaitan dengan pelajar-pelajar yang telah melaksanakan, dan juga sedikit makluman berkaitan dengan apakah topik yang mereka laksanakan, dan juga ada pautan kepada laman web mereka melalui QR code yang dibekalkan dalam buku digital ini. Jadi jemputlah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita merujuk kepada koleksi bahan sumber digital yang telah diterbitkan ini. Dan saya rasa itu saja untuk perkongsian saya. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Faris. Perkongsian terakhir kita pada pagi ini ialah bersama dengan Puan Haslina binti Abdullah, juga dari Jabatan Sains. Persilakan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Haslina binti Abdullah daripada Jabatan Sains. Saya mengajar SCE 3132 untuk pelajar semester 5 PISMP Sains. Dan dalam kapasiti pembelajaran bermakna ini adalah gabungan di antara kursus saya SCE 3132 dengan juga inovasi digital dalam pendidikan sains, iaitu SCE 3152. Saya Puan Haslina Abdullah, mengajar SCS 3132 dan iaitu pendidikan inklusif, manakala sahabat saya yang mengajar SCS 3152 inovasi digital dalam pengajaran dan pelajaran dari semester 2 ini. Jadi terima kasih saya ucapkan juga kerana diberikan peluang untuk saya dan juga sahabat saya Dr. Faris untuk berkongsi pengalaman
dalam membina pembelajaran bermakna di dalam kalangan pelajar-pelajar semester 5 PSLP Sains. Apa yang mereka belajar ialah dalam SES 3132 ini, mereka perlu merangka aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran, masalah penglihatan, masalah pendengaran yang berada di dalam aliran perdana. Mereka akan membuat rujukan daripada berbagai sumber, manakala dalam SES 3152, mereka akan menghasilkan satu inovasi berasaskan masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tujuan pemasaran. Jadi selepas mereka menghabiskan kursus-kursus yang sebelumnya, mereka pada akhirnya mereka akan membina satu bahan bantu mengajar untuk murid tipikal dan juga murid berkeperluan khas. Jadi dengan itu, big idea ni ialah perkembangan teknologi digital membangunkan pendidikan untuk semua, hasil gabungan antara dua kursus ini. Jadi, essential question ialah bagaimana inovasi bahan bantu mengajar menggunakan teknologi digital dan merangsang pelibatan aktif dalam pembelajaran bagi murid tipikal harus perdana dan juga murid berkeperluan khas. Dalam pada itu juga, bagaimanakah inovasi bahan bantu mengajar yang menggunakan teknologi digital dapat menginklusifkan murid berkeperluan khas dan dapat membantu komuniti dalam iaitu seperti guru harus perdana, guru resource, guru batok MBK dalam proses pembelajaran MBK dan juga dapat menyediakan satu produk inovasi bahan bantu mengajar yang mempunyai impak tinggi dalam pembelajaran di sekolah dan bagaimanakah inovasi bahan bantu mengajar mempunyai nilai-nilai komersial untuk dipasarkan di peringkat global. Jadi dalam SES 3132 ini, pengetahuan yang mereka peroleh adalah dari aspek strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kanak-kanak bermasalah, masalah penglihatan, masalah pendengaran dalam arus perdana. Manakala juga dalam SES 3152 ini, mereka akan menyediakan satu inovasi bahan bantu mengajar berasaskan masalah pengajaran dan pelajaran untuk tujuan pasaran, di mana mereka akan mengambil masalah pengajaran dan pelajaran dari segi aspek murid tipikal dan juga murid berkeperluan khas. Yang mana dalam bagi aspek murid berkeperluan khas, mereka belajar di dalam SES 3132. Dan tahapnya adalah sampai hingga mana mereka mencipta, iaitu merangka satu bahan bantu mengajar yang akan digunakan dalam rancangan pendidikan individu RPI bagi MBK dan bagi SES 3152 ini, mereka juga menghasilkan bahan bantu mengajar yang mempunyai impak yang tinggi yang sehingganya hanya boleh dipasarkan. So, tahap prestasinya adalah kedua-dua untuk kursus SES 3132 ini dan juga SES 3152 ini ialah mencipta, iaitu mencipta bahan bantu mengajar untuk MBK. Dalam pada itu, mencipta satu inovasi digital berdasarkan pada masalah pengajaran yang berpotensi untuk dikomersialkan. Jadi, produk pembelajaran mereka adalah kedua-duanya adalah berasaskan satu bahan bantu mengajar untuk murid MBK dan juga murid tipikal dan boleh dipasarkan dan memberikan impak yang tinggi. Ini adalah soalan tugasannya. Ini adalah soalan tugasan untuk SES 3152. Jadi contoh produk pelajar, itu contohnya adalah di mana seorang pelajar telah menyediakan satu bahan bantu digital yang dinamakan sebagai DSOC Hub yang bermaksud Discover Science Over the Boundaries untuk murid berkeperluan khas masalah pembelajaran disleksia dengan menggunakan aplikasi articulate storyline dan menggunakan tajuk perkumuhan dan penyakinjaan daripada PSKP Sains tahun 4. Jadi oleh kerana mereka menyediakan untuk profil MBK disleksia, jadi
dalam storyline yang mereka buat, dalam storyline yang dia buat ini, pelajar ini buat ini, dia berselang-seli dengan aktiviti dan juga quiz. Kerana itu murid disleksia yang seringkali mengalami masalah perempuan tidak merasa bosan dalam mengikuti di Sokhab ini. Jadi selepas MBK ini melihat aktiviti tarik hembus nafas dan diikuti juga dengan quiz. So kalau dilihat dengan quiz ini, perkataan yang dituliskan adalah menggunakan warna yang berbeza. Setiap suku kata ini menggunakan warna yang berbeza kerana murid disleksia ni ada masalah dalam membaca. Sekali terkeliru dengan suku kata yang tidak dapat dibezakan. Dan kalau dilihat sini, warna yang menggunakan warna pastel di mana hanya sesuai untuk penglihatan murid-murid disleksia. Jadi pengetahuan itu mereka perolehi dalam SES 3132, manakala SES 3152 ini mereka mempelajari bagaimana menyediakan satu bahan bantu mengajar, menyediakan satu inovasi bahan bantu mengajar yang mempunyai impak tinggi dan hanya boleh dikomersialkan. Aspek elemen 6C yang telah dibangunkan kepada pelajar-pelajar 5 PSMP Science ini, yang pertamanya dari segi pemikiran kritis, ke mana secara kritikalnya mereka perlu membina kefahaman yang bermakna untuk mengajar murid berkeperluan khas. Dalam pada itu membina satu inovasi BBM yang berimpak tinggi, dan mereka perlulah secara kritikal untuk memilih aplikasi-aplikasi yang sesuai. Kemudian secara kritisnya bagaimana untuk menyediakan satu platform bagi murid tipikal membangunkan, membinakan pengetahuan mereka dalam proses pembelajaran itu. So yang kedua juga dalam segi aspek kolaborasi, mereka perlu berkolaborasi dengan rakan-rakan pembelajaran dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan ilmu di situ. Dan kemudian dari aspek belajar, cara belajar pula, murid ini mahir untuk menyelesaikan masalah yang memberikan impak yang tinggi kepada kehidupan MBK, kehidupan murid-murid tipikal dan juga dalam pekerjaan mereka sebagai seorang guru. Dan seterusnya mereka telah dapat membina satu komunikasi yang baik dalam proses pembelajaran ini dengan berkomunikasi dengan berbagai platform, menggunakan Facebook, WhatsApp untuk berhubung, memberikan respon, mendapat maklum-malas daripada pakar-pakar, begitu juga dengan pensyarah bagi menambah baik produk mereka ini. So di situlah mereka menggunakan digital secara manfaat dan secara maksimumnya dalam bukan saja untuk membina BBM yang berimpak tinggi, tetapi juga menjalankan satu komunikasi yang berkesan dengan rakan pembelajaran. Dan mereka perlulah membinakan satu pemikiran kreatif untuk membina soalan-soalan yang bermakna kepada rakan-rakan pembelajaran mereka. Dan pada itu juga mereka perlulah kreatif untuk membangunkan bahan bantu mengajar yang dapat membolehkan MBK dan juga murid tipikal untuk membina konsep sains dalam bahan bantu mengajar yang mereka buatkan tersebut. Dan ini adalah ke-6 elemen yang telah dapat dibangunkan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti SES 3132 dan SES 3152, iaitu pelajar semester 5 PISMP Sains. Sekian, terima kasih daripada saya, Puan Hasina Abdullah yang mengajar SES 3132 dan juga sahabat saya Muhammad Faris Ismail yang mengajar SES 3152. Terima kasih Puan Haslina.
Terima kasih kepada semua pensyarah yang berkongsi, yang membuat perkongsian pada hari ini. Tamatlah sudah sesi perkongsian bersama dengan pensyarah pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini walaupun di mana anda berada. Perkongsian akan diteruskan lagi pada petang ini pada jam 2:30 petang bersama dengan pelajar di bilik-bilik yang telah ditetapkan. Tuan-puan boleh mengakses melalui alamat URL yang diberikan dalam laman showcase KPPB IPG KPT 2020. Sekian, terima kasih.